Baik, dah selesai ya. Okey, sekarang masuk lagi tuan. Masuk kita masuk perbahasan seterusnya. Okey. Perkara yang pertama tuan-tuan dah clear ya. Macam mana nak potong ayat, apa yang perlu kita faham. Selesai ya. Okey, sekarang yang kedua. Apabila tuan-tuan dah potong ayat tadi, sepatutnya secara umumnya tuan-tuan dah faham ayat ya. Tapi kita nak bahaskan, nak tadabbur dengan lebih mendalam ya. Jadi tuan-tuan kena faham. Setiap potongan-potongan ayat yang tuan-tuan potong tadi ada nama rangkapnya, tuan-tuan ya. Tuan-tuan dah belajar dengan saya. Jadi hari ini saya nak ulang balik. Tengok saya, tuan-tuan. Baik. Kita dah belajar jumlah dalam bahasa Arab ada dua secara umumnya, tuan. Ya, secara asasnya ada dua, ya. Baik. Sama ada dimulai dengan kalimah isim, kita panggil dia jumlah ismiyah. Tuan-tuan dah belajar dengan saya, ya. Ataupun dimulai dengan kalimah fi'il, kita panggil dia jumlah fi'liyah. Tengok betul-betul, tuan-tuan. Tengok betul-betul. Alhamdulillah, semua jawab jelas. Saya sangat berbangga dengan tuan-tuan hari ini. Sebab tu saya nampak macam laju sikit. Sebab ada benda yang saya tak tuju, tuan-tuan. Boleh, tuan-tuan? Harap-harap tuan-tuan setuju dengan saya. Boleh? Sebab benda yang sama, maka saya boleh pergi cepat sikit, tuan-tuan. Sambil-sambil saya perhati. Tengok-tengok takut ada yang minta ulang dan sebagainya, ya. Okey, tengok. Faham balik, tuan-tuan. Ingat balik. Setiap potongan itu ada namanya. Boleh, tuan-tuan? Kita dah belajar jumlah tu asasnya ada dua. Sama ada dimulai dengan isim, kita panggil dia jumlah ismiyah. Yang kedua, kalau dimulai dengan kalimah fi'il, tuan-tuan panggil dia jumlah fi'liyah. Perhati betul-betul, tuan-tuan. Minggu lepas, tuan-tuan, saya dah tambah perbahasan jumlah ismiyah. Ingat balik, tuan-tuan. Ingat balik jumlah ismiyah, tuan-tuan, ya. Okey, sekarang fokus pada ismiyah sekejap, tuan-tuan. Jumlah ismiyah, apabila tuan-tuan faham jumlah itu adalah jumlah ismiyah yang dimulai dengan kalimah isim, maka wajib tuan-tuan kena faham, kita kena cari dua perkara, iaitu subjek dan predikat. Ingat ya, subjek dan predikat, tuan-tuan. Ya. Sampai bila-bila pun tuan-tuan wajib faham jumlah ismiyah. Tuan-tuan nak faham betul-betul ayat tersebut, cari mana subjek, mana predikat. Jangan bincang baris dulu. Cari dulu subjek dan predikat. Kalau betul-betul tuan-tuan nak faham ayat tersebut. Boleh, tuan-tuan? Subjek tu apa? Benda yang kita nak bincangkan. Predikat tu apa? Yang menjelaskan ada apa dengan subjek yang kita nak bincang tu. Contoh. Saya selalu bagi contoh yang mudah, tuan-tuan. Muhammad cerdik, tuan-tuan. Muhammad cerdik. Ayat kita dimulai dengan kalimah Muhammad, maka dia jumlah ismiyah. Maka jumlah ismiyah tadi kita dah bincang, cari subjek, cari predikat. Bincang dulu subjek, predikat, tuan. Wajib tentukan dulu, tuan. Muhammad cerdik. Kita nak bincang pasal siapa? Muhammad, tuan. Muhammad itu subjek kita. Bukan kita nak bincang pasal Ali. Kita tak nak bincang pasal Fatimah. Kita tak nak bincang pasal Hussein. Kita nak bincang pasal Muhammad. Ada apa dengan Muhammad dalam ayat kita? Cerdik, tuan. Kita nak bagi tahu Muhammad tu cerdik, tuan. Tak bodoh, tuan. Tak bengong, tuan. Dia memang seorang yang cerdik, tuan. Maka jelas hari ini kita faham ayat itu, Muhammad cerdik. InsyaAllah tuan-tuan akan faham ayat Al-Quran. Macam tu je perbahasan dia, tuan-tuan. Boleh? Baik. Jadi apabila tuan-tuan dah perasan mana subjek, mana predikat, maka barulah kita bahaskan baris. Boleh, tuan-tuan? Okey, sekarang tengok. Baris kita dah belajar. Subjek dan predikat dalam bahasa Arab ada tiga, tuan-tuan. Semua nama subjek predikat, tapi dia ada tiga keadaan. Macam mana? Saya dah ajar. Yang pertama, kalau ada inna. Kita dah belajar kan? Kalau ada inna, maka waktu itu subjeknya namanya isim inna. Predikatnya kita panggil dia khabar inna. Itu nama, tuan-tuan. Isim inna, khabar inna tu apa? Subjek predikat lah, tuan-tuan. Hanya istilah Arab saja. Inilah yang menjadi masalah dalam perbahasan bahasa Arab, tuan-tuan. Tuan-tuan pergilah kelas mana-mana isim inna, khabar inna. Apa benda ni? Sebenarnya subjek dan predikat saja. Boleh? Jadi itu kalau ada inna. Kalau ada kana. Kalau ada kana, maka pasangannya namanya apa? Namanya isim kana dan juga khabar kana. Perhati dulu, tuan. Perhati dulu ya. Baik. Isim kana, khabar kana tu apa? Subjek predikat je, tuan-tuan. Nama yang sama, cuma istilah yang berbeza, tuan-tuan. Ya. Maksud yang sama, subjek dan predikat. Boleh? Baik, yang terakhir, tuan.
Ketika mana jumlah ismiyah itu tak ada inna, tak ada kana dekat depan, waktu itu subjek dan predikat dalam bahasa Arabnya dipanggil apa? Dipanggil mubtada dan juga khabar. Ya. Mubtada, khabar tu apa? Subjek, predikat jugalah tuan-tuan. Sama je tuan. Jadi isim inna, isim kana, mubtada, tiga-tiga yang berada dekat depan ini kita panggil dia apa sebenarnya? Subjek. Tuan-tuan. Boleh? Samalah khabar inna, khabar kana, khabar itu predikat tuan-tuan. Nama je tuan. Dia berbeza sebab apa? Sebab ada inna, sebab ada kana, sebab tak ada inna dan juga kana. Boleh? Baik. Jadi kita dah belajar. Kalau inna, ingat sifir kita ialah au. Waktu itu subjeknya baris atas, predikatnya baris depan. Kana, ingatlah uah, dia lawan kepada inna. Nampak tak tuan? Kalau mubtada khabar, dia tak ada semua tuan, kena pakai uu. Boleh tuan? Jadi ini perbahasan jumlah ismiyah, ya. Dan wajib ingat statement saya pada minggu lepas tuan. Ini statement yang paling penting pada minggu lepas. Apabila dimulai dengan kalimah inna, dimulai dengan kalimah kana, wajib tuan-tuan panggil dia jumlah ismiyah. Sebab apa? Sebab setiap kali jumpa inna, jumpa kana, tuan-tuan wajib akan cari subjek dan predikat. Boleh tuan-tuan? Okey, tulis di ruangan komen. Ingat ke tak ingat? Okey, tulis di ruangan komen. Ingat ke tak ingat? Okey. Sebab hari ni saya nak buat latihan sedikit tuan-tuan. Ya. Kita nak buat latihan membaris-bariskan tuan-tuan. Sikit-sikit je tuan-tuan, ya. Saya nak tengok tuan-tuan, ya. Jadi hari ni Al-Qurannya saya dah tekankan. Cuma hari ni lebih kepada perkara di luar Al-Quran. Sebab benda ini bukan setakat tuan-tuan boleh pakai dalam Al-Quran saja, tapi dekat mana-mana istilah bahasa Arab pun tuan-tuan boleh pakai, ya. Kita nak cuba kembangkan sekarang tuan-tuan, ya. Sebab sudah sampai masanya kita bagi kunci-kunci, kita bagi tuan-tuan, ya. Bukan sekadar untuk kita baca faham Al-Quran saja. Kita nak tuan-tuan baca hadis pun sama, tuan-tuan baca buku bahasa Arab yang lain pun sama. Sama sebiji tuan-tuan. Tak lari langsung tuan-tuan. Okey, alhamdulillah semua ingat insya-Allah, ya. Okey, sekarang tengok pula tuan-tuan. Tengok pula, ya. Okey, tengok lagi. Baik. Ini jumlah ismiyah, boleh? Okey, perhatikan. Sekarang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah tuan-tuan selalu ulang dengan saya. Yang pertama kena cari 3 perkara lah. Yang pertama fi'il, yang kedua fa'il, yang ketiga maf'ul, ya. Fa'il baris depan, maf'ul baris atas. Fi'il tuan-tuan dah bahaskan dengan saya macam mana nak kenal fi'il madi, macam mana nak kenal fi'il mudhari', macam mana nak kenal fi'il amar. Saya dah bagi dekat tuan-tuan kan? Yang tu kita dah bagi, ya. Baik. Cuma tuan-tuan, perhati tuan-tuan. Perhati dekat sini. Untuk jumlah fi'liyah, saya nak fokuskan pada fi'il sekejap tuan. Fi'il. Fokus pada fi'il tuan. Fokus pada fi'il. Okey. Kalimah fi'il ini tuan. Kita ada 3 kan? Satu fi'il madi, satu fi'il mudhari', satu lagi fi'il amar, ya. Baik. Fi'il madi dan juga fi'il amar ni orang Arab dia tak pening kepala tuan-tuan. Kenapa tak pening? Sebab memang dia tak akan berubah, ya. Sebab fi'il madi dan juga fi'il amar ni dia adalah kalimah yang kebal tuan. Jadi yang tu saya tak nak tuan-tuan fokus dulu, ya. Faham ke tak faham, abaikan, tolak dekat tepi dulu tuan. Kita tak nak bincang dulu. Boleh? Baik, sekarang saya nak tuan-tuan fokus pada kalimah fi'il mudhari', ya. Fokus pada fi'il mudhari' tuan. Sikit je tuan. Sebab saya nak bagi sedikit latihan selepas ni supaya tuan-tuan dapat guna apa yang kita belajar ni, ya. Okey, tengok tuan-tuan. Fi'il mudhari' tuan, kita dah belajar yang dimulai dengan anaitu. Ya. Anaitu. Jadi mana-mana kalimah fi'il mudhari' yang ada di pangkalnya ajlisu, aqra'u, aktubu, maka dia fi'il mudhari'. Ataupun dimulai dengan nun, nakulu, najlisu, naqra'u, naktubu, ada na dekat depan, maka dia fi'il mudhari'. Ataupun dimulai dengan ya tuan-tuan, yaktubu, yaqra'u, yadribu, yajlisu, ada ya dekat depan, maka dia fi'il mudhari'. Ataupun dimulai dengan ta
taqra'u, tajlisu, tadribu, ta'kulu, tanzuru, tuan. Semua yang ada anaitu dekat depan, anayata, maka wajib tuan-tuan kenal dia fi'il mudhari'. Kita dah belajar ke belum? Sudah belajar dan memang tuan-tuan dah kenal sebenarnya. Boleh? Okey, sekarang tengok dekat saya. Tengok betul-betul tuan-tuan, fokus betul-betul. Apa yang saya nak tunjuk pada pagi ni, ya? Okey, yang ni saya dah ulang. Hari ni saya nak tambah sikit tuan-tuan. Kita nak ulang juga ni. Kita dah belajar ni, ya. Fi'il mudhari' saya dah ajar tuan-tuan. Kita ada 3 baris fi'il mudhari', ya. Kita ada berapa baris? Ada 3 baris fi'il mudhari' tuan, ya. Contoh, tengok tuan-tuan. Saya ambil kalimah yajlisu. Saya letak dekat atas sikit tuan-tuan. Saya padam yang ni, ya. Fokus pada fi'il mudhari' tuan-tuan. Yajlis. Yajlis, ya. Okey, kita ambil 3 tuan-tuan. Okey. Okey, yajlis tuan. Tengok tuan. Tengok tuan, ya. Tuan-tuan kena perhati ni sebab kita nak praktik selepas ni. Yajlis maksudnya dia duduk tuan. Yajlis ni maksudnya duduk tuan. Okey, tengok. Duduk ini kalimah isim ke fi'il? Fi'il tuan. Dia kalimah fi'il tuan. Yajlis. Yajlis. Fi'il apa tuan? Dia fi'il madhi ke mudhari' ke amar? Jawapannya dia adalah fi'il mudhari'. Betul? Semua sepakat dia fi'il mudhari'. Betul tuan? Mana bukti dia fi'il mudhari'? Tu Ustaz, ada ya dekat depan. Ada ya dekat depan. Ya? Ada ya dekat depan. Maka dia adalah fi'il mudhari'. Betul? Baik, sekarang. Kalau ada ya dekat depan, maka dia fi'il mudhari', maka ada telah ke tak ada? Tak ada telah. Kita dah bincang, fi'il mudhari' tak tulis apa-apa. Betul tak? Okey. Sekarang, apa ganti nama dalam kalimah yajlis? Jawapannya, kalau ada ya dekat depan, automatik dalamnya ada ganti nama huwa. Saya dah bagi kan? Huwa terjemahannya apa? Terjemahannya dia duduk, tuan-tuan. Boleh tuan? Okey, sekarang poin pentingnya saya apa tuan-tuan? Yajlis, dia duduk, dia adalah fi'il mudhari'. Itu yang paling penting. Boleh tuan? Kita kenal yajlis fi'il mudhari' sebab ada ya dekat depan. Okey? Okey, sekarang tengok tuan. Sekarang yajlis tuan. Yajlis ini kita boleh baca 3 bacaan tuan. Tuan-tuan boleh baca yajlisu, tuan-tuan boleh baca yajlisa, tuan-tuan boleh baca yajlis. Jangan baca yajlisi. Saya dah bagi dekat tuan-tuan. Saya ulang sekali lagi tuan. Kalimah yajlis boleh dibaca 3 baris tuan. Tuan-tuan boleh baca yajlisu baris depan. Tuan-tuan boleh baca yajlisa baris atas. Tuan-tuan boleh baca yajlis baris mati. Tapi tuan-tuan jangan sekali-kali baca yajlisi baris bawah. Boleh? Okey, sekarang tengok saya lagi. Ustaz, waktu mana saya nak baca baris depan, baris atas, baris mati? Kita dah belajar tuan. Tengok dekat depan. Kalau sebelum kalimah yajlis ada in. Saya dah bagi in dah tuan. In harah baris mati. Maka tuan-tuan kena baca in yajlis. Ujungnya baris mati. Boleh tuan? Baik. Kalau sebelumnya ada an tuan. An haraf nasab, haraf baris atas. Waktu itu kena baca apa? Kena baca yajlisa. Baca baris atas tuan. Boleh tuan? Baik, sekarang yang terakhir tuan. Ketika mana tak ada apa-apa tuan. Tak ada in, tak ada an. Ingat tuan. Waktu itu fi'il mudhari' wajib automatik baris depan. Baca yajlisu. Saya ulang sekali lagi. Fi'il mudhari' ada 3 baris. Tuan-tuan boleh baca baris depan, boleh baca baris atas, boleh baca baris mati. Waktu mana nak baca baris mati? Kalau ada in, haraf baris mati. Tuan-tuan dah belajar dengan saya. Waktu mana nak baca baris atas? Kalau ada haraf nasab, haraf baris atas, maka waktu itu kena baca yajlisa. Boleh tak? Ketika mana nak baca baris depan? Ketika mana tak ada apa-apa. Tak ada haraf nasab, an, tak ada haraf jazam in, maka automatik letak baris depan yajlisu. Tulis di ruangan komen, ingat ke ulang. Saya tulis tuan-tuan. Saya nak bagi latihan dah selepas ni.
Okey, tulis dulu lah. Sila. Sebab minggu lepas sahabat kita, ramai sahabat kita yang tak puas hati. Ustaz bagi latihan sikit sangat. Ya. Jadi kita bagi sikit tu sebab sesuai dengan penerangan kita sebab kali pertama. Okey, sekarang pagi ni saya nak cuba bagi banyak sikit tuan. Supaya tuan-tuan berani. Jangan tak cuba. Ya. Tapi sebelum saya bagi, saya wajib jelaskan dulu. Ya. Saya wajib jelaskan dulu dengan betul-betul. Baru sesuai saya nak bagi latihan yang banyak sedikit tuan-tuan. Okey. Okey, Kak Juriah kata ulang. Baik, saya ulang. Okey, tengok tuan-tuan. Okey, semua kata ingat ya. Setakat saya tengok ni ramai kata ingat kecuali Kak Juriah. Kak Juriah minta saya ulang ya. Okey. Tengok. Baik, tengok dekat depan ya. Okey. Sekarang saya nak bincang masalah apa sekarang? Masalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' je. Madi dengan amal kita tolak tepi dulu tuan-tuan. Sebab benda tu fi'il madi, benda mudah kita nak bincang ya. Okey, yang penting fi'il mudhari' sekarang. Baik, sekarang. Okey, tengok kalimah yadrib. Yadrib. Okey. Yadrib ini tuan, terjemahannya pukul. Pukul tuan, ya. Baik. Yadrib pukul. Pukul ni kalimah isim ke fi'il? Fi'il tuan. Fi'il. Kita nak bincang pasal fi'il sekarang. Dia fi'il madi ke mudhari' ke amal? Jawapannya dia fi'il mudhari' Ustaz. Macam mana kita boleh kenal fi'il mudhari'? Ketiga-tiga dimulai dengan ya. Dimulai dengan apa? Dimulai dengan ya tuan. Maka dia adalah fi'il mudhari'. Boleh? Baik, sekarang kita nak tunjuk pada tuan-tuan macam mana nak letak baris kalimah yadrib ni. Tuan-tuan nak baca yadribu ke, nak baca yadriba ke, nak baca yadribi ke, nak baca yadrib. Kita dah bagi kaedah ni. Kita bagi kaedah ni tuan-tuan. Ya, kita dah belajar sebenarnya tuan ya. Baik, sekarang saya nak cuba highlightkan pada hari ni. Nak tekankan sikit lagi hari ni tuan. Supaya nak bagi latihan nanti boleh jawab. Boleh tuan? Okey, sekarang perhati. Sekarang, yadrib ini, kita dah bagi tahu dia adalah fi'il mudhari'. Maka kita ada 3 baris saja. Baris depan, baris atas, baris mati. Jadi nak letak baris tu tuan-tuan, tuan-tuan mesti lihat sebelumnya. Ada apa? Kalau ada an tu apa tuan-tuan? An tu harah nasab. Rujuk balik nota saya. Alif nun. Tengok alif nun balik. Ya? Tengok alif nun. Saya dah bagi. Kalau harah nasab, maka waktu itu tuan-tuan wajib baca an yadriba. Nampak tuan? Kenapa dia berbaris atas? Sebab an. Boleh? Baik. Sekarang, kalau sebelumnya ada in tu apa tuan? In itu haraf jazam. Haraf jazam, haraf baris mati. Maka waktu itu wajib baca baris mati. In yadrib. Wajib baris mati. Boleh? Baik. Ketika mana tak ada apa-apa betul tak? Tak ada an, tak ada in. Tuan-tuan nak baca macam mana? Jawapannya tuan-tuan baca yadribu. Kita hanya ada 3 pilihan sahaja. Boleh? Okey, sekarang saya nak bagi latihan tuan. Tulis tuan latihan saya tuan. Saya bagi 2 saja latihan saya. Saya kira Kak Juriah insya-Allah faham ya. Kita nak bincang masalah fi'il mudhari' 3 baris je tuan-tuan. Mudah saja insya-Allah. Okey, sekarang jawab dulu soalan saya. Boleh jawab, baru kita rehat. Boleh? Okey, tengok. 2 tu lah. 2 baris tu lah ya. 2 cerita tu lah. Inna Muhammad alim. Nampak tu lah? Inna Muhammad alim. Ini jumlah yang pertama. Ya, letak baris betul-betul ya. Okey, dah. 2 je tuan-tuan. Okey. Inna Muhammad alim. Okey.
Inna Muhammad alim. Sesungguhnya, inna tu sesungguhnya, tuan. Inna sesungguhnya Muhammad alim, seorang yang cerdik, tuan. Yadrus Muhammad fil madrasah. Yadrus tu maksudnya belajar, tuan. Muhammad belajar dekat mana? Muhammad belajar di sekolah. Madrasah ni sekolah, tuan. Okey, apa kerja, tuan? Letak baris. Okey. Tulis dulu, tuan. Tulis dulu. Dua baris ni saja. Saya nak tulis nombor 1, tulis nombor 2, ya. Bagi dalam bahasa Rumi pun tak apa. Pastikan jelas. Baris bacaannya Muhammadu ke Muhammada ke Muhammadi. Boleh, tuan? Alimu ke alima ke alimi. Boleh, tuan? Okey, tulis, tuan. Jadi cerita yang pertama, kita nak bagi tahu Muhammad tu orang yang cerdik. Orang yang cerdik, tuan. Ya. Sebab apa dia cerdik? Sebab dia belajar dekat sekolah. Biasanya orang belajar lah cerdik, tuan. Orang tak belajar cerdik juga, ya. Tapi kadang-kadang, ya. Okey, tulis, tuan. Okey, tulis. Hari ni kita nak belajar letak baris sedikit, lebih-lebih kurang. Tapi kelas ini saya tak tekan sangat-sangat, ya. Benda ini saya tekan dekat mana, tuan? Kelas lanjutan. Jadi Kak Rozita Abdullah tanya tadi kan, Ustaz, kita nak buat apa selepas ni? Kalau saya, nasihat saya, ikut kelas lanjutan pula. Ikut kelas lanjutan pula. Amboi Ustaz, tak habis lagi belajar, ya. Kita apa? Nanti kita kita akan bagi tahu, ya. Baik, sekarang cuba letak baris, tuan. Apa kita nak buat, tuan? Macam mana kita nak letak baris ni? Baik, cuba perhati. Saya dah bagi kunci, tuan. Tuan-tuan dah ulang tadi bersama dengan saya. Jumlah dalam bahasa Arab ada 2 je. Ya, jumlah bahasa Arab ada 2 saja. Jumlah yang pertama ismiyah ke fi'liyah. Dekat situ kuncinya. Jumlah yang kedua ismiyah ke fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah, pastikan mana subjek, mana predikat. Ya. Dah jelas mana subjek, mana predikat, baru tengok barisnya. Saya dah bagi kaedah, dah bagi semua, ya. Kalau jumlah itu jumlah fi'liyah, maka kena cari apa? 3 perkara, kan? Fa'il, fa'il, maf'ul. Mana fa'il kita? Mana maf'ul kita? Ya? Baik. Yang dekat depan tu kita ada kalimah fa'il, kan? Fa'il apa? Dia fa'il mudhari', ada ya dekat depan, kan? Maka macam mana nak letak baris yadrus tu? Tuan-tuan nak baca yadrusu ke yadrusa ke yadrus? Saya dah bagi semua. Boleh? Okey, saya semak satu persatu. Yang pertama, Kak Anisah. Kak Anisah, nombor 1 betul, nombor 2 betul. Jangan tiru, tuan-tuan. Jangan tiru. Ikhlaskan diri, tuan-tuan. Jujur dengan diri, tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan faham, itulah yang tuan-tuan tulis. Boleh, tuan-tuan? Tak boleh jawab, bedal. Saya dah ajar, tuan-tuan. Jangan tiru, tuan-tuan. Ingat, tuan-tuan. Ya, siapa yang tiru, tak berkat ilmunya, tuan-tuan. Tak berkat ilmunya. Jangan tiru, tuan-tuan. Tujuan saya bukan tu sangat, tuan-tuan, ya. Buat dengan penuh yakin apa yang kita belajar, apa yang kita faham. Ya. Okey, tulis, tuan-tuan. Okey, saya semak lagi, tuan. Okey, Kak Anisah dah. Kak Wan Khalijah. Kenapa inna tak ada Kak Wan Khalijah? Kak Wan Khalijah kena letak inna dekat depan, ya. Kenapa nombor 2 tak sempurna ayatnya? Ya. Okey, Kak Wan Khalijah kena buat balik 1 dengan 2. Letak susunan apa yang ada dekat depan, tulis, catik balik. Catik balik bacaannya. Tulis seperti mana sebutan yang sebenar. Boleh? Kak Wan Khadijah buat balik. Kak Zuriah. Kak Zuriah pun sama. Kena buat balik Kak Zuriah. Kak Rozita. Kak Rozita terbaik. Kenapa 1 je? Mana nombor 2 Kak Rozita? Kalau boleh buat 1 dan 2 supaya saya nampak terus, ya. Okey, Kak Rahimah. Kak Rahimah terbaik. Cuma ejaan madrasah tu tertinggal sin. Madrasah, bukan madroh. Madroh lain pula maknanya, ya. Okey, Kak Nurul Rahman. 1 betul, 2 betul, 2 betul. Terbaik Kak Nurul Rahman. Kak Ramlah. 1 betul,
2 betul. Terbaik. Mudah je. Okey. Kak Zuriah. Kak Zuriah sama. Tak buat penuh lagi. Penuh. Buat penuh. Tulis daripada inna. Inna Muhammad. Macam tu. Ya. Yadrus sampai madrasah. Tulis Kak Zuriah. Tulis balik. Tak apa, saya tunggu. Kak Asiah. Kenapa buat terbalik dulu? Kak Asiah buat nombor 2 dulu. Okey. Terbaik Kak Asiah. Kak Zalina. Kak Zalina. 1. Kak Zalina, kenapa Muhammadun alimun? Salah. Muhammadun alimun salah. Ada inna dekat depan. Inna sifat kita macam mana tadi? Inna a-u. A-u. Salah ya. Kak Zalina, nombor 1 salah. Nombor 2, betul. Wak Rashid. Wak Rashid, 1. Okey, Wak Rashid. Okey, saya faham. Terbaik. Okey, Kak Zaidah. Kak Zaidah nombor 1 salah. Sebab apa salah? Kak Zaidah tertinggal inna. Sebab tu saya kata, perhatikan ayat kita betul-betul. Ada apa dekat depan? Ada inna. Okey, nombor 2 betul Kak Zaidah. Kak Zuriah. Kenapa Muhammad yadrus? Ayat saya yadrus Muhammad. Kak Zuriah, kena perbetulkan balik. Kak Zuriah kena buat satu. Jangan buat yadrus satu, Muhammad satu, madrasah satu. Nanti saya susah nak semak. Kak Zuriah buat balik satu. Tulis 1, susung elok-elok. 1, 2. Buat balik. Okey, Kak Zainab. Kak Zainab jangan baca anna, baca inna. Anna salah dari segi penulisan bahasa Arab. Betul, maknanya tak berubah. Tapi bacaan yang tepat ialah inna. Jangan sebut anna dulu ya. Okey, semua betul Kak Zainab. Okey, Kak Rozita. Okey, terbaik Kak Rozita Ismail ya. Nombor 2 betul. Kak Zuriah sama, masih lagi belum buat yang baru. Buat yang baru, gabungkan balik. Kak Siti Mazmin. Kenapa inna Muhammadan aliman salah Kak Siti Mazmin? Ali apa? Ada inna dekat depan. Kak Siti Mazmin, kalimah alim salah. Yang kedua betul. Betul Kak Zaidah, baru betul. Ada inna maka barisnya berubah. Moji Sayuti. Nombor 1 betul, nombor 2 betul. Terbaik. Kak Rozita Abdullah. Nombor 1 betul, nombor 2 betul. Terbaik. Kak Zalina, bagus, dia buat sekali lagi. Nombor 1 betul, nombor 2 betul. Kak Zuriah, Ustaz komen lagi sekali, putus tadi. Kak Zuriah, tolong buat balik. Kak Zuriah, tolong buat balik susung 1, 2 supaya saya nampak terus 1, 2. Akak jangan komen satu-satu, nanti saya tak nampak. Buat penuh. Buat bacaan ayat kita. Inna Muhammad alim. Letak baris betul-betul. Ya. Okey, Kak Zuriah kena buat balik. Kak Siti Mazmin, betul. Perhati, Kak Siti Mazmin dah pandai inna tu, jangan lupa. Kak Majnah, 1 betul, 2 betul. Terbaik. Kak Wan Kharijah, baru cantik. 1 betul, 2 betul. Betul Kak Wan Kharijah. Kak Zuriah, Muhammad salah, mesti ada baris. Muhammadu ke Muhammadah ke Muhammadi Kak Zuriah. Alim betul. Yang kedua sama, Muhammad tu tak ada baris Muhammad, wajib ada baris Muhammad. Yadrus Muhammadu ke Muhammadah ke Muhammadi, wajib ada Kak Zuriah. Buat balik. Betulkan sikit. Okey, Kak Ainun. Dah pandai dah. Dia mudah je, dah sekali pandai tak apa. Kak Ainun semua betul. Pak Su. Okey, terbaik. Kak Sapiah. Kak Safiah tak ada baris. Kak Safiah tak ada baris. Kak Safiah kena letak baris. Muhammadu ke Muhammadah ke Muhammadi. Alimu ke Alimah ke Alimi. Tak nak baca mati macam tu. Muhammad alim salah. Tak boleh baca macam tu. Okey. Kak Safiah kena buat balik. Kak Ruzana. Kak Ruzana, nombor 1 ada inna. Betul dia jumlah ismiah, tapi ada inna. Inna au.
Sesungguhnya inna aliya gemokku. Dia tak boleh baca aliyu gemokku, aliya gemokku. Jadi kalau ada inna macam mana? Okey, nombor 2. Betul dia jumlah fi'liyah. Okey, terbaik. Nombor 2 betul Kak Ruzana. Nombor 1 je salah. Kak Faridah. Nombor 1 betul. Nombor 2 betul, terbaik. Kak Zainab. Ada inna. Kak Fatimah Hasan. Okey, terbaik. Kak Zuriah. Kak Zuriah jangan cepat-cepat, tak apa. Asalkan betul. Biar lambat asalkan selamat, ya. Biar lambat asalkan selamat. Okay. Kak Faizah. Inna Muhammadan alimun. Okey, terbaik. Dah, selesai. Cukup. Kita nak rehat sekejap, kan? Okey, sekarang tengok saya. Baik. Jadi secara kasarnya, tuan-tuan. Okey. Secara kasarnya, ya. Sekarang saya nampak, tuan-tuan. Saya nampak apa, tuan-tuan? Saya nampak sekarang saya boleh buat penilaian sekarang. Tuan-tuan dah kenal jumlah ni. Yang pertama jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Betul, tuan-tuan? Itu adalah kunci yang paling utama untuk tuan-tuan nak letak baris, tuan-tuan. Sebab itulah saya tekan sangat tajuk jumlah ni. Sebab tajuk jumlah tuan-tuan boleh faham ayat Al-Quran, tajuk jumlah tuan-tuan boleh letak baris, tajuk jumlah selepas ini tuan-tuan boleh bina ayat, tuan-tuan. Ya? Tuan-tuan dah boleh buat semua, tuan-tuan. Maka automatik tuan-tuan boleh bercakap bahasa Arab tanpa tuan-tuan masuk kelas komunikasi bahasa Arab. Sebab itulah saya tak ajar kelas saya kelas komunikasi bahasa Arab. Tak perlu, tuan-tuan. Ya? Sebab apabila tuan-tuan faham tajuk jumlah ini, maknanya tuan-tuan memang betul-betul belajar kaedah bahasa Arab. Nampak, tuan-tuan? Ya? Jadi, jumlah yang pertama, dia jumlah ismiyah. Tuan-tuan dah jawab betul, tuan-tuan. Ya? Cuma, kena perhati ni. Ada inar, tuan. Jangan jawab tak ada inar. Ya? Jumlah yang pertama, jumlah ismiyah. Muhammad itu subjek, predikat tu alif. Betul, tuan-tuan? Tapi ada inna. Ingat, inna ialah au. Itu formula kita. Jadi kalau tuan-tuan tak pakai formula, automatik salah. Walaupun tuan-tuan kata dia jumlah ismiyah. Betul, tuan? Jadi kena baca macam mana? Inna Muhammadah alimu. Sebab inna au. Boleh, tuan? Inna Muhammadah alimu. Boleh? Okey, sekarang yang kedua, tuan. Ini jumlah apa? Ini jumlah fi'liyah. Bagus, tuan. Tuan-tuan kenal jumlah fi'liyah, ya? Baik, sekarang jumlah fi'liyah kena cari 3 perkara. Fi'il, fa'il, maf'ul. Fi'il kita mana? Yadrus. Yadrus fi'il mudhari'. Tuan-tuan dah belajar tadi. Kita nak baca yadrusu ke yadrusa ke yadrus. Jawapannya baca yadrusu. Sebab sebelumnya tak ada in, tak ada an. Maka kena baca yadrusu. Siapa yang belajar, tuan-tuan? Muhammad. Muhammad ni fa'il, tuan. Maka kena baca Muhammadu. Yadrusu Muhammadu. Boleh, tuan? Baik. Yang ketiga, yang ni semua betul hari ni. Saya ucap tahniah, tuan-tuan. Ya? Semua baca fil madrasati. Kita baca baris bawah sebab apa, tuan-tuan? Sebab ada haraf jar. Itu je saya boleh tunjuk, tuan-tuan. Sebab ini perlu kepada latihan. Nampak, tuan-tuan? Sekalipun tuan-tuan belajar dengan saya, tuan-tuan, 10 bulan pun, tuan-tuan, ya, 2 tahun ke, tuan-tuan, tapi kalau tak buat latihan, automatik tak nampak, tuan-tuan. Jadi sebab itulah kelas saya, tuan-tuan. Setiap kali perbincangan kita, saya akan buat latihan. Saya akan buat latihan lebih-lebih kurang supaya nampak, tuan-tuan, dekat mana kita nak letak baris, tuan-tuan, ya. Okey, kita rehat sekejap, tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan semua faham, ya. Jadi insya-Allah kita rehat sebentar, 3 minit, tuan-tuan. Kita rehat 3 minit, kemudian kita sambung. Saya nak masuk sekejap lagi, tuan-tuan, ya. Kalau tuan-tuan boleh buat terus pun boleh buat terus, ya. Tapi jangan letak dulu jawapan. Cari dulu jawapan, ya. Perhatikan. Tanwin tak bertanwin. Sekarang ada yang letak tanwin, ada yang tak letak tanwin, kan? Kita bincang selepas ni. Kita rehat dahulu 3 minit. Boleh pergi ke tandas, boleh minum air dulu, rehat dulu, tuan-tuan, ya. Okey. Jadi setakat ini saya boleh puji tuan-tuan, walaupun kali pertama kita buat macam ni. Boleh? Okey, kita rehat sekejap, tuan-tuan. Ustaz, bila kita wakaf di tengah-tengah ayat yang kedua, bukan di wakaf yang sempurna, bila kita nak ulang semula,
pada perkataan kita berhenti tadi, atau beberapa perkataan sebelum. Okey, baik, saya jelas. Okey, sekarang Kak Rozana. Sekarang saya faham Kak Rozana dah clear apa yang saya sampaikan. Kalau satu jumlah, sepatutnya kita baca satu nafas saja, ya. Baik. Sekarang Kak Rozana tanya, kalau kita wakaf di tengah-tengah cerita. Baik, soalannya kita nak ulang yang mana? Ya. Nak ulang satu ke, nak ulang dua kalimah ke, nak ulang tiga kalimah? Betul? Itu soalan Kak Rozana, ya. Saya faham, ya. Okey, sekarang cara yang terbaik ialah kita perhati pada makna. Itu yang terbaik, ya. Kadang-kadang cukup satu patah perkataan saja kita ulang sudah memadai, ya. Kadang-kadang kita tak cukup satu patah perkataan, kena tengok dua patah perkataan. Contohnya pasangan jar majrur, ya. Contoh, ya. Akak tak boleh kata sebut kalimah contoh jar majrur, ya. Dia berkait dengan kaedah bahasa Arab yang sebelum ni juga, ya. Baik, contoh fil madrasah. Okey. Contoh kalau kita berhenti dekat al-madrasah. Contohnya ada ayat lagi selepas ni kan. Contoh kita contoh, ya. Jadi fil madrasah, kita nak ulang ni, nak ulang madrasah saja ke nak ulang fil madrasah? Jawapan yang terbaik mengikut kaedah bahasa Arab, kita ulang fil madrasah. Nampak tak? Sama masalah contoh pasangan zat sifat dengan mudhaf-mudhafun ilaih. Contoh akak berhenti sampai mudhaf saja. Jadi kena ulang macam mana? Kena ulang mudhaf baru sambung. Tapi kalau akak berhenti pada mudhafun ilaih, contoh, ya, contoh. Kita bagi contoh, ya. Ali beli baju sekolah di kedai. Ini satu cerita. Kita bagi contoh. Saya bagi contoh nak suruh faham dulu, ya. Okey. Sebab akak tanya ni nak ulang daripada mana, ya. Okey, sekarang tengok. Sekarang kalau kita berhenti pada masalah baju sekolah ni. Baju sekolah ni ialah pasangan zat sandar menyandar, ya. Sandar menyandar. Okey, kita bagi contoh, ya. Sandar menyandar. Baik. Contoh, kita nak berhenti pada kalimah di tengah-tengah ayat. Ali beli baju sekolah. Contoh, kita wakaf dekat sekolah, kan? Baik. Sekarang, kita nak mula balik. Nak mula daripada sekolah saja ke nak mula daripada baju sekolah? Cara yang terbaik ialah mula daripada baju sekolah. Baju sekolah di kedai. Itu contoh. Boleh? Baik. Kalau kita berhenti pada kalimah baju contohnya. Contoh pada kalimah baju. Okey. Nanti saya buat kesimpulan, ya, untuk Kak Rozana. Ali beli baju. Kita beli wakaf dekat baju, ya. Okey. Jadi dekat sini kita nak ulang daripada beli ke nak ulang daripada baju je? Ulang je daripada baju. Baju sekolah di kedai. Jadi poin sayanya apa? Okey. Poin sayanya ialah sekarang, peringkat sekarang kita dah jelas. Kalau berhenti di tengah-tengah cerita, maka wajib ulang baru sambung. Boleh? Baik. Persoalan sekarang daripada Kak Rozana, saya nak ulang satu kalimah ke, dua kalimah ke, tiga kalimah. Baik. Jawapan yang paling terbaik, paling tepat ialah lihat pada terjemahan. Ya. Sebab kadang-kadang ada tempat, tuan, ada tempat kalau kita ulang satu kalimah, makna dia akan jadi masalah juga. Jadi bergantung kepada makna ayat tersebut. Ada waktu kita boleh ulang satu kalimah, ada waktu wajib ulang dua kalimah, ada waktu kena ulang tiga kalimah. Tapi kebiasaannya satu atau dua pun cukup biasanya. Boleh? Satu atau dua. Sebab kadang-kadang dia bergantung pada kalimah yang kita berhenti tu. Dia bergantung ke tidak dengan sebelumnya. Kalau bergantung, maka ulang. Boleh? Kalau dah tidak bergantung, maka teruskan saja. Itu. Boleh? Harap-harap sudah menjawab Kak Rozana. Sila komen dulu. Harap-harap menjawab, ya. Okey, Kak Siti Zainab. Okey, selepas ni